Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhimpunan kita mendapat rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semua amalan yang dilakukan sepanjang daripada bulan Rajab ini akan diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang boleh membantu seseorang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi membicarakan tentang wafatnya Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Pada minggu yang telah lalu kita membicarakan bagaimana sebelum wafatnya Sayyidina Umar Al-Khattab, beliau telah berwasiat kepada ahli keluarganya supaya membayarkan atau melunaskan hutang ni. Sebab apa tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah? Perkara ini disebut kerana hutang ini adalah satu perkara ataupun yang telah disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang berhutang menyebabkan dia tertahan daripada masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya mereka tidak mahu melunaskan hutang mereka, mereka tertahan. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketikanya telah didatangi oleh seorang sahabat radhiyallahu an, bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah orang mati syahid masuk syurga?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya. Maka lelaki ini pun berlalu meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira dia belum jauh lagi meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memanggil dia. Dia kata, "Kemari kamu, apa yang kamu tanyakan tadi?" Maka dia kata, "Ya Rasulullah, aku bertanya, adakah orang yang mati syahid masuk syurga?" Rasulullah kata, "Benar orang yang mati syahid itu masuk syurga, melainkan orang yang berhutang." Ini nak tunjukkan walaupun dia mati syahid, tapi dengan sebab dia berhutang menyebabkan dia tertahan, boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana orang yang dibawa kepada mayat-mayat yang dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah akan bertanya dulu, adakah si mayat ini berhutang? Maka kalau berhutang, Rasulullah tidak menjadi imam dalam solat. Rasulullah tak akan menyemayangkan mayat tu, maka diserahkan kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Jadi ini nak menunjukkan kepada kita hutang ni berat, kan? Kerana hutang ini merupakan maknanya hubungan manusia dengan manusia, hablum minan nas. Mana kalau sekiranya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hablum minan nas dia tidak selesai, maka dia tertahan daripada boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab Sayyidina Umar radhiyallahu an, ketika mana dia menjadi seorang pemimpin, oleh kerana dia nak menyara kehidupan ahli keluarganya, dia terpaksa maknanya berhutang sebanyak 86,000 dirham. Tuan-tuan bayangkan satu dirham 40 ringgit. Kalau sekiranya 80,000 dia berhutang. Ini kita tunjukkan bahawa bagaimana
khalifah ini ataupun Amirul Mukminin, jawatan Perdana Menteri bukan jawatan yang untuk mencari kekayaan hidup, kan? Kalau dia nak cari kekayaan hidup, lama dia boleh cari dah. Tapi dia sendiri nak menyara kehidupan dia, kehidupan ahli keluarganya, kadang-kadang terpaksa berhutang. Dan begitulah yang Rasulullah SAW tunjukkan ketika mana nak menyara kehidupannya dan ahli keluarganya. Rasulullah berhutang dengan seorang Yahudi, kan? Sehingga waktu makna Rasulullah wafat, ketika mana tak ada makanan nak dibayar, tak ada duit nak dibayarkan, Rasulullah menggadaikan baju besi dia. Jadi tuan-tuan, bila kita memegang jawatan ini bukan maknanya tempat atau pot kita mencari kekayaan dan menghimpun kekayaan. Kita kena belajar bagaimana sejarah pemimpin-pemimpin dahulu. Mereka ni orang-orang yang susah, tuan-tuan, kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita mendoakan dengan pucuk pimpinan yang baru, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi keselamatan kepada negara kita. Dan mereka ni adalah orang-orang yang amanah, dapat memikul amanah dalam menyegalas tanggungjawab supaya manusia ataupun rakyat dapat hidup dengan keadaan selesa, dan mereka tidak dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan beban yang mereka timpa. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, beginilah maknanya kehidupan Umar radhiyallahu an, seorang pemimpin. Waktu nak meninggal dunia, hutangnya banyak. Bukan saja nak berhutang, tapi terpaksa berhutang. Kenapa? Gaji sebagai seorang amir ni tak cukup untuk menyara kehidupan, tuan-tuan. Tak cukup. Kita hari ni susah kita nak cerita tak? Bayangkan dia punya gaji tu tak cukup untuk memelihara, nak menanggung ahli keluarga dia. Terpaksa berhutang pula supaya boleh meneruskan kelangsungan hidup. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, jika kekayaan Umar cukup, makna jika kekayaan Umar cukup untuk membayarnya, maka bayarlah hutang-hutang dengan harta benda tu. Makna kalau dia ada harta cukup untuk bayar hutang, bayar. Tapi kalau sekiranya hutang-hutang tu tak cukup untuk dibayar, maka mintalah pertolongan daripada kabilah Adi bin Ka'ab. Ini merupakan kabilah di sebelah Sayyidina Umar. Kerana orang-orang yang hidup pada zaman Arab ni, dia punya kabilah ni dia asabiyah. Asabiyah ni apa? Mereka ni cukup menjaga kabilah, kan? Contohnya kalau kita ni ada kabilah apa, Bani Hashim ke, kita orang miskin contohnya, mana Bani Hashim akan menolong dia punya kaum dia, kan? Dia akan tolong kaum dia, walaupun itu bukan adik-beradik, tapi kerana apa? Kerana berdasarkan maknanya puak kaum, supaya orang tak memandang hina kepada kaum ni. Jadi dengan sebab itu mereka sanggup memberikan bantuan, menolong, mengeluarkan apa harta benda dia semata-mata. Ini tak berlaku dalam masyarakat kita. Kita tak jumpa. Kalau kita ni dah kaya, adik-beradik pun lupa, kan? Kita dah tak irau lah. Sedangkan tu adik kita, itu abang kita, itu pak saudara kita tak ada. Tapi orang Arab dia lain. Dia kalau sekiranya ni dia punya kaum dia akan tolong. Macam mana susah pun orang ni, dia akan tolong. Ini maknanya dasar makna yang dikatakan maknanya kebangsaan dia, ataupun dasar maknanya asabiyah yang wujud di kalangan mereka tu. Ini satu maknanya sikap ataupun perkara yang baik yang ada di dalam masyarakat Arab, kan? Mereka ni macam tu. Dan kalau kekayaan mereka juga belum mencukupi, maka mintalah kepada orang-orang Quraisy. Sebab nasab Sayyidina Umar ini dia bersambung. Ka'ab itu dia, Adi Ka'ab ini semuanya adalah daripada kabilah Quraisy, kan? Akan minta tolong kat dia. Janganlah kamu meminta kepada siapa pun selain daripada mereka, lunasilah hutang-hutangku itu. Jadi nak maknanya bila dah wafat dan meninggal dunia, pastikan sebabnya menjadi satu perkara yang
lumrah ataupun seolah-olah ianya satu budaya di dalam masyarakat orang Melayu. Kalau sebelum mayat itu dibawa untuk dikebumikan, biasanya ahli-ahli waris akan berkata, beri salam dulu, dan dia akan bercakap sekiranya ibu ayah ni atau yang meninggal dunia ada berhutang kepada sesiapa yang hadir ataupun yang tidak hadir, silalah datang menuntut kepada ahli-ahli waris. Ini sebenarnya tuan-tuan satu perkara yang perlu kita tengok. Kenapa jadi begitu? Kerana nak memastikan bahawa kalau ada hutang, mayat tidak tertahan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tanggungjawab anak-anak lah. Tanggungjawab anak-anak ataupun mengambil harta dia. Itu sebabnya harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia tidak boleh difaraidkan, melainkan mesti diselesaikan dalam beberapa perkara. Mana kalau mati je seorang tak boleh faraid dulu, melainkan mesti selesaikan. Kalau sekiranya dia tak ada harta, ahli keluarganya tak ada harta untuk menguruskan jenazah, maka dia ambil daripada harta dia pertama untuk mengurus jenazah dia. Kan, katakan baitul mal pun tak ada, kena ambil lah, ambil harta dia dulu. Kalau dia juga tak ada harta, baru boleh diambil daripada harta baitul mal, kan? Kerana baitul mal ni umum, dia punya kegunaannya umum untuk masalah umat Islam keseluruhannya. Kemudian yang keduanya, sekiranya dia ada maknanya hutang. Hutang kalau sekiranya dia ada, dia ambil harta-hartanya, mesti bayar hutang dulu, kan? Yang ketiganya, kalau ada zakat. Kalau dia ni hartanya banyak, ketika mana dia sebelum meninggal dunia, dia belum melunaskan zakat lagi, maka hendaklah diambil hartanya untuk mengeluarkan zakat. Dan yang keempatnya, sekiranya dia berwasiat, maka hendaklah maknanya diambil 1/3 daripada harta untuk memberikan wasiat, untuk bayar wasiat, untuk diberi wasiat. Ini 4 perkara. Selesai kepada 4 perkara, barulah harta itu boleh diagih-agihkan, difaraidkan kepada ahli keluarga yang tinggal, sama ada isteri, anak lelaki, anak perempuan, ataupun kepada adik-beradik dia yang lain. Jadi begitu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini merupakan hukum Allah, yang tak boleh maknanya kita pandang ringan dan tak boleh kita abaikan, kan? Tak boleh kita abaikan. Ini hukum mesti dilaksanakan. Dan berkata lagi kepada Abdullah anaknya, sekarang kamu temui Ummul Mukminin Aisyah, katakan kepadanya bahawa Umar mengirim salam, jangan bawa-bawa jawatanku sebagai Amirul Mukminin, kerana sekarang ni aku sudah tiada lagi menjadi pemimpin mereka. Katakan Umar Ibn Al-Khattab meminta izin untuk dikuburkan di sisi kedua sahabatnya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Ini mana? Ini juga merupakan satu wasiat. Sayyidina Umar pesan pada anak, kan? Sekarang kau pergi jumpa, ni aku tengah nazak ni. Tengah nazak, kau pergi jumpa Sayyidatina Aisyah, minta izin, boleh tak aku dikebumikan di sebelah maknanya makam sahabat. Abu Bakar ada dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka segeralah Abdullah bin Umar ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, setelah mengucapkan salam, lalu dipersilakan masuk. Ia mendapati Aisyah sedang duduk menangis. Umar ibn Al-Khattab berkirim salam untuk engkau, dan ia juga meminta izin kepadamu agar boleh dimakamkan di sisi kedua orang sahabatnya. Aisyah menjawab, sebenarnya aku ingin tempat itu untuk diriku sendiri, tetapi hari ini aku harus merelakannya. Kisah ni tuan-tuan nak membenarkan Sayyidina Umar ni untuk dapat makam di sebelah Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar ni, dia punya cerita je panjang. Asalnya Sayyidatina Aisyah tak beri, sehingga beberapa kali datang berutus, kan, datang berutus. Dia punya cerita ni panjang, tinggal dia dah ringkaskan kepada kita. Nak baca maknanya kita baca dalam Hayatus Sahabah, kita akan jumpa kisah ni disebut dengan panjang lebar, kan, cerita tentang bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab dapat dikebumikan
di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Abdullah bin Umar sudah tiba kembali, seseorang memberitahu Umar, dan Umar berkata, tolong angkatkanlah aku. Maka tubuhnya diangkat dan disandarkan ke Abdullah. Apa khabar yang kamu bawa? Tanya Umar kepada anaknya. Maka Abdullah menjawab, khabar baik seperti yang engkau inginkan, wahai Amirul Mukminin, beliau telah memberi izin. Jadi tuan-tuan, ini kita tengok bagaimana seorang anak, inilah tanggungjawab dan penghormatan sebagai seorang anak, khidmat dia kepada ayah dia, kan? Berkhidmat seperti mana Aisyah ketika mana Rasulullah nak wafat bersandar di tubuh di tubuh wanita yang mulia, maka begitu juga Sayyidina Umar menyandarkan tubuhnya waktu nak wafat kepada anak dia. Ini semuanya tuan-tuan menunjukkan khidmat seorang anak, penghormatan anak kepada ibu dia atau bapa dia yang nak kembali ataupun nak meninggal dunia, kan? Maka spontan Umar berkata, syukur alhamdulillah, tidak ada sesuatu pun yang lebih penting bagiku daripada itu. Maknanya kalau hidup jawatan pun tak ada nilai, kan? Jawatan tak ada nilai, harta tak ada nilai, melainkan maknanya makam di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu keuntungan yang paling besar tuan-tuan dalam kehidupan manusia mana kalau dapat makna duduk sebelah Rasulullah, kan? Kalau sekiranya orang yang meninggal dunia di kubur Baqi' Al-Gharqad pun dah mendapat keuntungan, apatah lagi kalau sekiranya orang ni dia berjiran benar-benar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Itu sebab tuan-tuan, kenapa disuruh begitu? Ini memberi peringatan kepada kita. Maknanya kalau kita nak meninggal dunia, waktu kita meninggal dunia, tidak salah kita berwasiat kepada anak-anak kita supaya memastikan sebelah-sebelah kita ni adalah orang-orang yang soleh, kan? Waktu nak meninggal dunia, tak salah kita berwasiat kepada anak kita ni, besok kalau aku nak mati ni, letak kat sebelah imam masjid Kampung Ulu, sebelah, kan? Dia tak salah, sebab dia ni orang baik-baik, dia orang soleh. Sebab apa tuan-tuan? Kerana dikuburkan sebelah-sebelah orang baik ni, dia dapat keamanan. Apa? Ketika mana Allah Ta'ala bagi dia keamanan dalam kubur bagi orang sebelah ni, maka orang yang sebelah pun dapat, kerana mereka hidup di alam barzah ni, satu alam yang lain pula. Duduk sebelah pemain muzik memang tak senang kita lah tuan-tuan. Jawabnya bergendang lah orang tu tiap-tiap hari, kan? Kita pun ni sedap tidur je, tersentak kejap-kejap tersentak. Sebab tu penting tuan-tuan, maknanya bukan setakat dekat atas dunianya Rasulullah mengingatkan cari jiran yang baik-baik, sehingga maknanya waktu nak wafat pun, waktu meninggal dunia pun, memastikan bahawa jiran-jirannya adalah jiran yang baik-baik juga. Supaya apa? Jadi aman. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka Sayyidina Umar kata, tidak ada sesuatu yang lebih besar, tidak ada sesuatu yang lebih penting dalam kehidupan, melainkan dapat maknanya dikuburkan di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di sebelah maknanya sahabat baginda, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ini tak ada yang paling besar daripada itulah tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dengan sebab itu kita ni kalau pergi ke Mekah, ke Madinah, kan, kita disunatkan untuk berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, matikanlah aku ni di mana? Di maknanya di Madinah, dan dikuburkanlah aku ni di Baqi' Al-Gharqad. Atau kalau kita pergi Mekah, ya Allah, matikanlah aku supaya dapat dikuburkan di Ma'la. Memang disuruh tuan. Kerana ini tak ada tempat yang lebih baik dua ni. Kerana ketika mana manusia ni besok dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan para nabi, para rasul dibangkitkan selepas daripada itu, golongan solehin dan sebagainya, orang yang mengikut selepas daripada itu ialah dua kubur yang akan dibangkitkan dulu. Mana? Daripada Gharqad dan daripada Ma'la. Ini orang yang dibangkitkan dulu. Ini kemuliaan orang yang ditanam di situ. Ini yang luar biasa tuan-tuan. Lepas tu kita minta doa supaya boleh mati maknanya di Madinah Al-Munawwarah. Kalau dah doa tak apa, walaupun dah kena maknanya COVID-19 tak mati juga, balik Malaysia pun mati, tak apa, seorang-seorangnya kita dah berdoa.
Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kerana ini tempat yang telah mendapat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tempat ni macam Baqi' Al-Gharqad ini adalah satu perkuburan yang didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Tempat yang baik-baik, kerana apa? Kebanyakan para sahabat dikebumikan di situ, termasuklah isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapkan salam kepada Aisyah dan katakan, kalaulah Omar meminta izin untuk masuk, jika beliau mengizinkan, bawakanlah jasadku masuk, tetapi jika tidak, bawalah jasadku ke kuburan umum kaum umum muslim. Ini kisah ni dia, walaupun pada asalnya Saidina Aisyah dah membenarkan, tapi ketika mana mayat Saidina Umar ni dibawa masuk, nak masukkan, Aisyah ni tak memberi izin pula. Jadi dia pusing kan, dia bawa lah. Sebab tu lagi tu, ketika mana mayatnya nak dibawa berjalan, maka Aisyah pun memanggil, bawa masuk balik. Ini dia punya kisah dia ada, tuan-tuan. Kisah ni kita kena baca lah kan. Satu peristiwa yang cukup menyayat hati kan. Bagaimana seorang isteri sepatutnya isteri ni di samping suami lah, terpaksa memberikan maknanya satu tempat dia, sehingga Aisyah ni ditanam di Baqi'. Aisyah ditanam di Baqi', bukan di dalam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu telah ketentuan Allah Subhanahu wa taala kan. Mendengar itu, Ummul Mukminin Hafsah datang dan dengan dihantar oleh beberapa kaum wanita. Begitu melihat kedatangannya, kami segera berdiri dan menyambutnya. Ia masuk ke dalam rumah Umar, ia menangis sebentar, dan kami sempat mendengar suara tangisannya daripada dalam. Beberapa orang sahabat berkata kepada Umar, tolong berikan kami wasiat terakhir, wahai Amirul Mukminin, dan tunjukkanlah seorang khalifah yang akan menggantikan engkau. Ini cara orang dululah, cara daripada zaman Rasulullah, para sahabat dan sebagainya. Mereka dah tunjukkan, dah gambar-gambarkan dulu kan. Maknanya pemimpin sementara dia kata kan, yang mungkin boleh bertukar ataupun yang itu jadi kekal. Maka Umar berkata, menurutku yang paling berhak atas jawatan khalifah ialah orang yang ridai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak wafat. Umar pun menyebut nama Ali, nama Umar, Zubair, Talha, Sa'id dan Abdurrahman bin Auf. Ini semua adalah kibarus sahabah yang dijanji masuk syurga. Ini semua kibarus sahabah yang masuk syurga. Ali, Rasulullah sebut Ali masuk syurga, Osman masuk syurga, Zubair masuk syurga, Talha masuk syurga, Sa'ad masuk syurga, Abdurrahman bin Auf masuk syurga. 10 orang para sahabat, ini nama-nama ni semua dah Rasulullah sebut masuk syurga. Sudah tentulah orang-orang ni adalah orang-orang yang paling baik. Kerana apa? Kerana Rasulullah dah sebut nama-nama orang. Waktu hidup lagi Rasulullah sebut nama dia kan. Siapa yang masuk syurga, Rasulullah pun sebut seorang sampai 10 je berhenti. Mana yang lain tu masuk syurga juga, tapi Rasulullah tak sebut kan. Maknanya Abu Huzaifah takkan tak masuk syurga kan, masuk syurga. Tapi nama Rasulullah, nama 10 orang ni orang yang masuk syurga tanpa hisap, masuk terus. Tak ada tak payah temu bawa masuk ke immigration lagi. Jalan terus. Tengok nama apa, Ali, jalan. Nama apa, Umar, jalan. Osman, jalan, masuk terus. Kalau kita ni banyak soalan, tuan-tuan, nak bagi sampai ke ujung tu belum tentulah kan. Wallahu alam, soalan dia banyak. Keadaan manusia disebut di dalam riwayat hadis bergantung kepada amalan. Ada yang mengangkak, ada yang jalan jatuh, ada yang berlari, ada seperti kilat, ada yang menunggang kenderaan. Macam-macam keadaan, tuan-tuan, bergantung pada amalan kat dunia. Kalau nak semayang jenis malas, itu mungkin berguling kot kan. Wallahu a'lam kan. Kita ni tak tahulah kan, bergantung kepada amalan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,
Selanjutnya ia mengatakan Abdullah bin Umar, dia mengatakan Abdullah bin Umar yang akan menjadi saksi kalian. Mana-mana awak nama yang aku sebut ini, maka anak aku Abdullah bin Umar adalah menjadi saksi. Sebab Abdullah bin Umar ni sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sahabat. Bukan calang-calang Abdullah bin Umar ni. Abdullah bin Umar ni dia punya kemuliaan dia kerana dia ni orang yang paling suka meniru perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Orang yang paling suka. Dia ni lah orang yang menghidupkan maknanya sunnah-sunnah, yang menghidupkan maknanya apa-apa sahaja yang Rasulullah pernah buat atau ketika Rasulullah hidup, dialah orang yang suka meniru perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan Abdullah bin Umar. Ia tidak memiliki kepentingan sama sekali dalam masalah ini kerana ia masih dalam suasana berkabung. Jika misalnya saat yang menjadi khalifah, maka itulah orang yang terbaik, dan jika tidak, sebaiknya kalian meminta bantuan pertimbangannya supaya di antara kalian yang terbaik untuk dipilih. Mana kalau sekiranya Said tak dilantik, Sa'ad tidak dilantik, maka pilihlah di kalangan orang-orang ni. Sama ada Ali ke, Osman ke, Zubair ke, Talhah ke, atau Abdul Rahman, kau pilihlah orang-orang ni dan mintalah pendapat-pendapat mereka kerana mereka ni adalah sebaik-baik orang daripada kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian aku yakin ia bukan orang yang lemah atau suka berkhianat. Sebab nak lantik pemimpin macam itulah, mesti dipastikan tak ada skandal, tak ada rasuah, tak ada didakwa di mana-mana mahkamah, kan? Sebab tu nak lantik ni mesti orang yang bersih, kan? Pemimpin tu mesti yang orang bersih. Sebab tu pentingnya kalau orang yang menjadi pucuk pimpinan ni orang yang tahu tentang agama, tuan-tuan, dia akan mendahulukan orang-orang yang macam ni, kan? Mendahulukan orang-orang yang bersih dari sudut latar belakang ni. Kerana apa? Maknanya kepimpinan melalui teladan. Kalau sekiranya orang yang menjadi pemimpin ni dia orang yang corruption, maka orang bawah pun macam tu juga. Kerana apa? Kerana rakyat mengikut kepada agama raja dia. Macam mana menteri dia, macam itulah anak buah dia. Ini tak boleh dinafikan, tuan-tuan. Kalau sekiranya menterinya suka main golf, tahu anak-anak murid semua, anak-anak buah semua paksa main golf, kan? Tak kira hari Jumaat, orang sembahyang Jumaat, tengah malam ke orang baca Yasin ke, main golf. Dia ikut macam mana pemimpin, kan? Kalau kena orang ini senar robik, semua senar robik. Pak Imam pun kena hari Minggu, kena senar robik juga. Kena. Dia ikut macam mana pemimpin. Kena pemimpin orang yang baik-baik, ingat pada Tuhan, ingat pada mana majlis-majlis ilmu. Majlis ilmu dah. Subur majlis-majlis ilmu, tuan-tuan. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Sebab tu pemimpin tidak boleh orang yang bukan daripada orang yang lemah. Orang yang lemah ni maksud apa? Tak boleh maknanya bertindak, tak ada pemikiran tidak bernas, kan? Dia tidak boleh berkhidmat, kan? Duduk aja, main arah aja, sedangkan dia sendiri tak pernah tengok apa yang berlaku kepada rakyat dia. Bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dia menjadi pemimpin, waktu malam orang tidur dia keluar rumah. Tak? Tuan-tuan boleh buat seperti mana yang digambarkan. Allah yarham Tuan Guru Nik Aziz, pukul 4 pagi itu basuh tandas, boleh buat. Kalau kita hari ni Pak Imam kat sini, pukul 3 pagi pergi basuh tandas tempat orang yang dah buang air kecil hari ni, punya ramai hari ni orang guna tandas, dia bangun pukul 3 pergi basuh tandas, boleh? Tengok-tengok, Pak Imam apa suruh apa? Kan? Boleh. Ini seorang pemimpin pergi turun basuh tandas, merendahkan diri dia, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an bangun pada waktu malam ketika mana manusia semua tidur, pergi melihat rakyat dia. Pergi tengok rakyat dia. Itu sebabnya satu peristiwa yang menampar kepada makna kekhalifah dia. Satu hari dia pergi pada satu tempat, dia tengok di tengah padang pasir ada sebuah rumah.
kan? Ada sebuah rumah. Maka dia tanya, kenapa engkau duduk sini, kan? Engkau ni kenapa duduk terpencil dekat sini? Dia kata, masakan seorang khalifah tidak tahu maknanya ada rakyat dia yang terpencil duduk kat sini, tak munasabah, dia kata. Sayyidina Umar kata, macam mana aku nak jawab depan Allah Ta'ala? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berarti kita nak melihat, nak jadi pemimpin. Sebab tu Rasulullah kata, jangan meminta maknanya jawatan. Jangan meminta jawatan. Bila kamu meminta, nasaya kamu tidak boleh melaksanakan, kan? Sebab tu orang-orang yang makna berpagi-pagi di rumah-rumah, maknanya di rumah-rumah orang-orang kaya, orang di rumah-rumah pemimpin, di rumah-rumah raja, maka ini orang-orang yang menunggu ataupun mendatangkan kebinasaan kepada diri. Pagi-pagi lagi dah tunggu nak keluar projek, tak? Ini bahaya, orang-orang ni bahaya tuan-tuan, kan? Ini semua orang-orang yang memusnahkan, kan? Jadi tuan-tuan kena ingat, jangan maknanya meminta-minta jawatan, jangan meminta-minta jawatan kecuali kalau diberi, kan? Diberi lain. Makna orang kalau beri kita, makna itu dia nampak kita dari sudut kebolehan dan sebagainya. Minta jangan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Jadi inilah yang disebutkan kepada kita bahawa dan aku berpesan kepada kamu, mana kata supaya khalifah yang ditunjuk sepeninggalanku nanti ialah daripada golongan orang-orang muhajirin yang pertama, yang kebaikan dan kemuliaan mereka sudah dikenali. Kena sebab apa tuan-tuan? Kenapa kena pilih orang-orang muhajirin? Kerana orang-orang muhajirin ni kenapa mesti diberikan keutamaan? Kerana mereka adalah orang-orang yang awal-awal masuk Islam, kan? Sehingga pada zaman Sayyidina Umar, pada zaman Sayyidina Abu Bakar, gaji ni semua sama. Gaji menteri ke, gaji pion ke, semua sama. Kalau maknanya khalifah dapat maknanya 500, pion pun dapat gaji 500 juga, sama. Tapi bila Sayyidina Umar ni dilantik menjadi khalifah, makna skim gaji diubah. Skim gaji diubah. Zaman Sayyidina Umar pun dia dah tengok, sebab dia melihat bagaimana orang-orang Rom dan Farsi, mereka ni dah ada maknanya dari sudut bayar gaji ni dah ada sistem. Dah ada sistem dah. Ni pemimpin berapa dapat, menteri berapa dapat. Maka dalam pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dibuat macam mana? Siapa-siapa yang masuk Islam awal itu gaji dia tinggi. Mana sabiqul awwalun, orang yang masuk awal Islam, dia punya gaji tinggi. Orang yang mendapat gaji tinggi siapa lagi? Iaitu ahli-ahli Badar. Tu orang yang gaji tinggi, kan? Orang-orang yang masuk kemudian gaji dia standard. Waktu Sayyidina Umar dia dah buat sistem, kan? Sistem penggajian. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kenapa Sayyidina Umar mengatakan mendahulukan muhajirin? Kerana orang-orang muhajirin ni ialah orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Dan keduanya, orang-orang muhajirin inilah orang-orang yang banyak maknanya mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang banyak kena berhijrah kerana mereka punya pengorbanan yang besar terhadap Islam, kan? Bayangkan kena halau pergi ke Habsyah, maknanya berhijrah ke Habsyah 2-3 kali, meninggalkan kampung halaman, terpaksa meninggalkan Mekah pula dan sebagainya, kan? Dan orang-orang muhajirin ini ialah orang-orang yang banyak terlibat dalam peperangan Badar, iaitu peristiwa peperangan yang pertama dalam Islam. Abad tu maknanya kalau nak lantik, dan orang muhajirin ini adalah orang yang mendominasi masyarakat. Dia adalah maknanya kumpulan masyarakat yang paling ramai, nak banding dengan orang-orang Ansar. Sebab tu maknanya mula kena berikan keutamaan kepada orang-orang muhajirin. Di kalangan muhajirin yang pertama, yang kebaikan dan kemuliaan mereka memang sudah dikenali. Dan aku pesankan supaya kalian tetap berbuat baik kepada orang Ansar. Sebab apa kena buat baik dengan orang Ansar? Kerana orang Ansar inilah orang yang telah berkorban untuk orang-orang muhajirin. Ketika mana orang-orang muhajirin berhijrah, maka mereka lah orang yang mengorbankan harta,
mengorbankan tempat tinggal, mengorbankan wang ringgit mereka kerana beri tolong kepada orang-orang muhajirin, kan? Ini yang disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, siapa di antara mereka yang berbuat baik, maka berterimalah dengan lapang dada, dan siapa di antara mereka yang melakukan kesalahan, maka maafkanlah, ajaklah mereka bermusyawarah dalam apa hal pun, hormatilah mereka dan carilah selalu simpati mereka. Aku juga berpesan supaya kalian berbuat baik kepada orang-orang Arab, orang-orang gunung, iaitu orang Badui, kan? Kerana Rasulullah juga berbuat baik dengan orang-orang ni, kerana mereka adalah nenek moyang bangsa Arab, yang cikal bakal, maknanya bakal Islam. Sebab tu tuan-tuan, bila kita duduk sesuatu tempat, orang peribumi tak boleh dinyahkan. Mari pula dapat kuasa, tiba-tiba dia nak buang kita. Mana boleh? Kita ni kan orang asal, dia kena menghormatilah kita, kan? Walaupun pada waktu itu dia mendapat makna kuasa kepimpinan, dia tak boleh makna meninggalkan. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila adanya orang-orang Badui, Rasulullah tak halau dia. Rasulullah masuk Madinah, Rasulullah tidak menghalau orang-orang Yahudi, kerana orang-orang Yahudi merupakan penduduk tetap Madinah, orang asal, kan? Dia orang asal duduk Madinah. Rasulullah masuk ke Madinah, Rasulullah tidak pernah pun menghalau orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah duduk dalam satu masyarakat pula, kan? Bermuamalah dengan mereka, berurusan beli dengan mereka. Berlaku sebab mereka diusir kerana mereka telah melanggar perjanjian. Mereka telah mengadakan provok kepada orang Islam, menyerang orang Islam, jadi orang Islam terpaksa mempertahankan diri. Ketika mana jadi begitu, Rasulullah tidak pernah menghalau mereka, ya? Sebab Rasulullah tahu ini asal, penduduk asal. Tuan-tuan pergi di Madinah, kebun-kebun yang menjadi milik orang Islam, asal-asalnya semua kebanyakannya ada milik orang-orang Yahudi, kan? Telaga yang dibeli oleh Sayyidina Umar itu asalnya milik orang Yahudi. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Sebab tu bila kita duduk satu negara, dia ada penduduk asal, penduduk pribumi. Kalau kita kat tempat kita ni orang asli, itu orang asal. Tiba-tiba dikata kita datang daripada India, mana tak marah, kan? Marahlah kita tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia kata kita bukan orang asal, siapa tak marah, kan? Jadi tuan-tuan kena belajar sejarah, kan? Hidup masanya mesti belajar sejarah, perkembangan dan sebagainya, kan? Dengan kerana itulah maknanya pungutlah zakat dari orang-orang kaya mereka dan bahagi-bahagikanlah kepada orang-orang miskin mereka. Makna zakat ni ambil daripada satu kaum, kembalikan kepada kaum. Jangan ambil zakat pada kaum ni, beri pada tempat lain, tak boleh. Nah, cara pengagihan zakat, sebab tu ambil daripada zakat ni punya, negeri Melaka punya zakat tak boleh transfer ke Negeri Sembilan, tak boleh. Zakat Melaka untuk orang Melaka, agihnya untuk orang Melaka, tak boleh bawa pergi tempat lain. Nah, orang Negeri Sembilan punya zakat untuk Negeri Sembilan, wilayah punya zakat untuk orang wilayah. Aja senang, kan? Itulah caranya. Cara maknanya pembagian zakat, kan? Duit banyak-banyak zakat kalau dibagi betul-betul, dipecahkan betul-betul mengikut asnaf, senang. Tak ada orang yang jadi miskin. Kerana zakat ni boleh digunakan untuk membasmi kemiskinan, kan? Boleh digunakan. Dan aku juga berpesan supaya kalian tetap menjaga orang-orang kafir, ahli zimmah. Ahli zimmah ni kafir yang membayar cukai. Bukan kafir harbi. Kerana dia tu ada perjanjian dengan orang Islam, minta perlindungan. Penuhilah perjanjian yang telah terjalin dengan mereka, lindungilah mereka daripada serangan musuh, dan jangan bebani sesuatu yang di luar kemampuan mereka. Kenakan cukai sampai dia tak mampu nak bayar, dia ni orang kafir, kita kenakan cukai, tak boleh. Itu satu kezaliman, tak boleh. Walaupun dia orang kafir tuan-tuan, bila dia duduk di bawah pemerintahan orang Islam, dia punya maslahah dia sebagai orang yang duduk tempat, kita kena jaga. Sebab Islam dia tak boleh menginyai, kan? Bila kita ada kuasa, kita tak boleh senang-senang nak halau dia.
dia orang sini, dia dah ada lesen, dia ada makna kad penalan, kita tak boleh halau. Mak tak boleh. Kita ambil harta dia, tak boleh. Kan? Itu zalim tuan-tuan. Kan? Lepas tu hendaklah kita jaga. Hak dia kita jaga. Kan? Jadi dia tidak boleh mengambil hak kita dengan sesuka hati. Sensitivity kena jaga. Bila dia duduk tempat dia, tempat kita dia duduk, dia tak boleh suka-suka. Duduk sebelah rumah kita, pasang duk colok sampai kita lemas, tak boleh. Dia kena jaga sensitivity. Itu kena jaga. Benda-benda yang macam ni kena jaga. Tu nama duduk dalam masyarakat yang maknanya masyarakat yang ada berbagai-bagai bangsa, itu dia kena jaga. Dalam Islam tuan-tuan, benda ni semua dah disebut dah. Kan? Belajar tentang bagaimana undang-undang dalam sebuah negara Islam. Jadi semua tu dah dibicarakan. Jadi insya-Allah nanti kita akan bicarakan sambungan, maknanya di antara wasiat-wasiat lagi Sayyidina Umar Al-Khattab sebelum beliau meninggal dunia atau wafat, dan kita masuk kepada bicara Sayyidina Osman bin Affan, iaitu kematian beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi